A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Rabbana yassir wa la tu'assir, Rabbana tamim bil khair, Rabbi zidni 'ilman, amin ya rabbal alamin. Ustaz, silakan kita sambung bab Nabi Ibrahim Dusta. Surat 44 Ustaz. Betul. Baik, silakan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا نبي بعد. Alhamdulillah, masih pada Kak Liza, Kak Limatong, Kak Noshima, Kak Syida, Kak Zaitun, Kak Maslian, Kak Acik Nur, Kak Khadijah, Kak Zekpi, Saripah, Nurzian, Fauziah dan lain-lain yang bakal menyusul insya-Allah. Jadi pasca perkampungan sunnah ni dia semangat lebih sikit. Ya, semangat lebih sikitlah. Insya-Allah pada malam ini kita sambung bacaan bersama sambil sedikit huraian lah. Kes ataupun bab berkaitan dengan kenabian, bab berkaitan kenabian. Dan kita semua maklum bahawa apa saja dakwaan tentang kenabian ataupun nubuwat adalah termasuk daripada salah satu rukun iman yang sekaligus adalah berkaitan akidah. Apa-apa saja dakwaan tentang Nabi dan Rasul, khususnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kita wajib datangkan sumber yang berasaskan nas yang sahih. Bukan hanya sumber sebab cerita-cerita karuk-maruk ni pun ada sumber dia. Kadang-kadang ada dalam kitab. Cuma kadang-kadang para asatizah menukilkannya, dia nukilkan tanpa melihat konteks. Rupa-rupanya pengarang asal nak kata, ni cerita tak betul ni, jangan duk amal. Jangan duk percaya. Dia pergi kata, tengok dalam kitab ni pun ada. Takkan tak sahih? Tengok cara faham yang berbeza. Ataupun yang kedua, memang kitab tu penuh dengan benda-benda mengarut macam tu. Memang ada pun. Kitab Arab, kitab Jawi sama je. Bukan kita je ada mastika, tuan-tuan. Arab pun banyak juga mastika dia. Berapa-berapa lagi. Jadi kita jangan sangka bila satu sumber itu bertulisan Arab, kitab Jawi, kitab Arab, maka dia automatically sahih 100%. Tidak. Apabila nak bercakap tentang kenabian, nak dakwa sesuatu tentang Nabi Adam, nak dakwa sesuatu tentang Nabi Muhammad, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya mesti didatangkan dalil yang sahih, sama ada daripada Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW. Antaranya disebutkan kalau kita belajar dengan Ustaz Syari dulu, kisah tentang Nabi Isa, di sana ada ayat yang menyebutkan zalika min amba'il ghaib. Itu semua adalah amba'il ghaib, an-naba, khabar, khabar ada pemberita, al-ghaib, yang ghaib. Tapi dalam tafsir, setengah tafsir menyebutkan Allah menceritakan, memahyukan kepada Nabi Muhammad seolah-olah Nabi Muhammad melihat babak-babak dalam kehidupan Nabi Isa di depan matanya. Itu kuasa Allah. Sama ada secara hakikat ataupun secara makrifat, secara hakikat ataupun secara majaz, yakni secara kiasan. Wa fil haqiqah, kita tahu Rasulullah dapat tahu perkara-perkara itu, cerita-cerita Nabi dan Rasul, kerana Rasulullah mendapat wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi nak dakwa Fir'aun
punya menara ada berapa kilometer pun, ia termasuk daripada hal yang mesti pada asalnya, sebab Firaun ni kalau yang nak dikaitkan dengan Nabi Musa, maka memerlukan sumber yang jelas lah. Jangan duk main 10 kilometer, 20 kilometer. Bagi mana tak tahu tuan-tuan. Kita tahulah bahawa antara benda yang menyebabkan ceramah sedap ini adalah benda-benda begitulah, yakni fakta yang amazing, yang boleh amaze listener. Itu biasa kalau kita belajar public speaking pun, bagi motivator tu dia kena ada benda-benda yang mengagumkan, benda-benda yang menyebabkan orang rasa tertarik lah, dan seumpamanya. Jadi fakta-fakta pelik, gaib, ajaib, luar biasa, itu memang dia panggil ramuannya. Dia panggil memang itulah penambah rasa penyedap cerita itu dari dulu sampai sekarang pun. Nah, tetapi disebabkan kalaulah yang kita bincang itu adalah tentang Nabi dan Rasul, awas. Kalaulah tentang sejarah datuk kita, nenek kita, ayah kita pun kita marah orang reka-reka cerita. Nah, ayah kita tak begitu. Ada orang kata ayah kita begitu. Sedangkan ayah kita mungkin setengahnya dah meninggal ataupun ada lagi pun, dia cerita benda tak betul. Sedangkan kita tahu benda tu tak betul. Of course kita marah. Jadi bagaimana bila orang cerita tentang Nabi dan Rasul dengan sedikit dengan rekaan, dengan pandai-pandai, maka kita tahu bahawa agama ajar kita tak boleh. Sebab Al-Quran bukan novel ataupun hikayat. Al-Quran adalah Al-Huda, yakni petunjuk. Quran, dia adalah kalam Allah. Makanya kisah-kisah dalam Al-Quran itu sengaja Allah Ta'ala tak kronologikan, melainkan kisah Nabi Yusuf alaihissalam, 111 ayat. Nah, kisah Nabi-Nabi lain semua berterabur. Sebab apa? Sebab tujuannya bukan untuk nak berkisah cerita. Tujuannya untuk laqad kana fi qasasihim ibaratun liulil albab. Ibarah, pengajaran, pendidikan, tarbiyah. Nah, dapat supaya mendapat ibarah, yakni mendapat pendidikan, mendapat tarbiyah, ada seumpamanya. Baik, kita masuk cerita kita. Nabi Ibrahim berdusta. Dusta sama dengan menipu lah. Dan pada asasnya menipu ni berdosa lah. Satu dosa dalam Islam diajarkan bahawa menipu itu berdusta adalah satu dosa. Ada satu lagi istilah namanya helah. Helah ni tengok keadaan. Kalau helah untuk menipu, maka dosa jugalah. Tapi kalau helah untuk menyelamatkan keadaan, ada daruriyat dia, maka keadaan itu boleh jadi harus, boleh jadi dibenarkan. Beberapa isyarat daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah buat demikian. Dia nampak macam bukanlah dusta, nampak macam tak cakap betul, tapi sebenarnya dia bercakap betul. Begitu. Baik. Soalannya berbunyi, saya keliru dengan sebuah hadis yang menceritakan bahawa Nabi Ibrahim pernah berdusta sebanyak 3 kali. Tiba-tiba kita dengar ceramah, Ustaz kata, Nabi Ibrahim ni tuan-tuan pernah berdusta 3 kali. Apa impression kita sepatutnya mula-mula? Sepatutnya bila dia buat statement macam tu, maka dia kena datangkan rujukannya daripada mana. Ustaz yang berdisiplin, penyampai penceramah yang berdisiplin, yang memahami hakikat hal ini, bila dia kata Nabi Ibrahim berdusta 3 kali dalam hidup dia. Tuan-tuan tahu ke tidak? Kita berkata tak tahu, contoh. Padahal kita berdengar dah, tahu dah, ingat tak ingat. Jadi kita kata tak tahu. Itulah tuan-tuan tak belajar. 3 kali berdusta. Kita pun tanya, benar ke berdusta? Sebab dusta ni berdosa. Sedangkan Nabi asimah. Apa dia? Ma'asum. Bebas dari dosa. Macam mana seorang yang ma'asum diiktiraf oleh Allah Azza wa Jalla? I'tiqad ahli sunnati wal jamaah kita ni pegang bahawa Nabi dan Rasul tidak berdosa, tiba-tiba dikatakan
berdusta 3 kali. Banyak 3 kali ni bagi seorang Nabi dan Rasul. Apatah lagi yang nama Ibrahim ni siapa dia? Gelaran dia? Abal Anbiya. Bapa segala Nabi. Daripada Ibrahim ni lahir Nabi dan Rasul daripada bangsa Arab dan bangsa Yahudi. Baik, katanya lagi apa dia? Bukankah salah satu sifat wajib bagi para Nabi ialah jujur, yakni siddiq, dan mustahil bagi mereka untuk berdusta. Minta penjelasan daripada Ustaz mengenai status hadis ini. Baik. Jadi penanya ni dia jumpa satu hadis. Maksudnya ada hadis lah. Jadi dia tanya apa status hadis tersebut. Jadi at the first place kita tahu ada sungguh hadis tentang perkara tersebut. Cuma sekarang kita nak pastikan dia punya status tu apa dia. Kata guru kami Hafizahullah, Dr. Umar Muhammad Nur, dia jawab, hadis yang saudara sebutkan ini sahih. Gitu. Sebab apa? Ia diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi SAW bersabda, lam yakdzib Ibrahimu alaihi salam illa thalatha kadzabatin. Tidaklah Nabi Ibrahim itu berdusta melainkan 3 kali. Oh, jelas. Rasulullah sendiri kata, dan hadis ni riwayat Bukhari Muslim. Tak ada apalah Bukhari Muslim ni. Untuk kita orang awam ni bila bunyi Bukhari Muslim, kita akak tangan selalu. Jempol. Kita pun akak jempol, kita kata. Inilah yang kita mahu. Ini barang baik. Gitu. Nah, jempol. Tetapi ada sedikit ni lah dalam bahasa Arab, kadzaba tu ataupun kadzib memang merujuk pada dusta ataupun tipu. Cuma nanti saya akan jelaskan secara peribadi lebih selesa untuk terjemahkan ia sebagai helah. Secara peribadi saya, Dr. Umar pun dia terjemah sebagai dusta tu. Berdusta. Sebab pada asalnya bila orang Melayu ni bila sebut dusta ataupun tipu, kita faham benda tu benda tak molek. Tak ada orang kata tipu sunat. Tak ada. Ngaruk tipu sunat apa? Jadi tipu sunat, tipu haruh, tipu makruh. Tipu sunat tu Piramli punya mazhab tu. Mana ada mazhab kita mengaji apa nama tipu sunat. Baik. Jadi saya secara peribadilah lebih setuju jika terjemahan itu ditukar kepada lam yakdzib Ibrahim, tidaklah berhelah Ibrahim itu, ataupun yang pertama boleh guna dusta, tidaklah berdusta Ibrahim itu melainkan dengan 3 kali helah. Kita bagi gambaran bahawa sin itu tidaklah sampai tahap dusta yang betul-betul dusta tu. Sebab nanti bila kita tengok cerita dia, bukan berdusta pun. Dia lebih pada helah. Baik, nanti dulu. Katanya lagi, sintaini minhunna fi dzatillahi azza wa jalla, 2 kali kerana Allah, iaitu ucapannya qauluhu inni sakim, iaitu aku sakit. Ni masa bila? Masa dia kecil ataupun menginjak remaja, orang kampung dia pergi pesta muda-mudi dengan Pak Maun. Ya ke? Jadi Ibrahim seorang kata inni sakim, aku sakit. Setengah mufassir kata dia mengaku cirit-birit, tapi wallahu alam sebab dalam Quran sebut sakim ni sakitlah. Ini sakim, aku sakit. Wa qawluhu bal fa'alahu kabiruhum hadha. Dan ucapannya, ceritanya apa dia, bila dia orang pergi ke pesta muda-mudi tu belaka, Ibrahim pun buat projek dia, apa dia, dipecahkanlah berhala-berhala semua itu yang ada, terutamanya berhala yang direka, dicipta, dibina oleh siapa dia? Bapa dia sendiri. Yang setengah riwayat kata Azar, namanya Azar, ada hadis yang menyebut kata nama Azar walaupun ada khilaf, yang merupakan pereka kepada ataupun pembina kepada berhala-berhala. Baik, apa yang berlaku kemudian bila semua orang balik, kita semua tahu insya-Allah, saya yakin
Bila semua orang kampung balik apa semua, pagi esok, lepas hilang dah mabuk apa semua begitu begini tu, barulah mereka sudah bahawa patung-patung di kampung mereka sudah hancur belaka. Maka bertempiklah mereka begitu begini, tak ada orang lain dah yang tidak mempunyai alibi melainkan Ibrahim bin Azar. Setengah riwayat itulah Ibrahim. Ibrahim seorang tak pergi, tak ada orang lain dah. Nah, cerdik Ibrahim menggunakan logik, menggunakan mantik dalam kes ini. Dia tak guna Quran, dia tak guna hadis ni. Dia tak guna wahyu pun. Dia suruh, dia menyebabkan orang kampung dia tu, masyarakat tersentak. Tersentak. Kemudian apa yang berlaku bila semua orang dah tuduh dia, pergi tangkap dia apa semua gitu-gitu, tanyalah gitu begini, maka dia kata bal fa'alahu kabiruhum hadza. Yang melakukan penghancuran berhala ialah berhala yang paling besar ini. Sebab apa? Dalam banyak-banyak yang Ibrahim pukul hancurkan belaka tu, dia tinggal seekor yang besar, dia letak alat pemukul. Setengah riwayat kata kapak lah, kayu macam-macam, Wallahu alam. Tapi alat pemukul tu dia letak pada yang besar sekali. Dia kata ni yang besar ni lah sebenarnya yang buat ni. Kenapa kamu pukul aku? Kenapa kamu bukan pukul lah. Kenapa kamu tuduh akunya? Pergi tanyalah dia. Dalam ayat tersebut nanti kalau kita tengok surah Anbiya ayat 63 tu, kalau sambungannya kalau kita tadabbur surah Ibrahim, adapun kisah Ibrahim, maka akan ada jawapan daripada orang kampung. Dia kata apa dia? Kamu jangan duk tipu kami lah Ibrahim. Kamu ingat kami bodoh ke? Lepas kita begitulah ya. Nah, benda tu mana boleh buat apa-apa. Ibrahim pun kata, yang kamu duk sembah dia tu kenapa? Jem. Maka apa yang berlaku? Orang kampung dia pun kalah hujah. Bila kalah hujah, apa dia buat? Dia guna kuasa politik. Sebab itulah Ibrahim kemudian dibakar api apa semua kemudian adalah. Memang sifat dari dulu sampai sekarang, bila para Nabi dan Rasul membawa hujah, wahyu, berhujah Fir'aun dengan Nabi Musa-nya, apa semua begitu begini, Nabi-Nabi Muhammad dengan orang kafir, semua mereka ni bila kalah berhujah, maka mereka akan guna kuasa tarik tauliyah. Okey, begitulah Maka tidak diberilah tauliyah. Begitu cerita dia. Sebabnya apa? Sebabnya tidak mampu dah berhujah. Nah, begitulah lebih kurang. Baik. Kita tengoklah debat pada minggu depan, insya-Allah hari Sabtu. Tengok rakaman ulangan pun tak apa. Saya kadang-kadang saya suka tengok live, saya suka tengok ulangan sebab dia lebih lancar. Masa live tu macam-macam dia punya tu. Tapi belum tentu lagi kalau tiba-tiba terlepas kapal terbang ke, macam-macam hal boleh berlaku. Itu kita tengoklah macam mana ya. Baik, katanya lagi apa dia? Baginda menjelaskan lagi, baginda siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Suatu hari apabila Nabi Ibrahim sedang berjalan bersama Sarah. Jadi itu baru dua kan? Itu baru dua kan? Ada satu lagi sebab tiga. Salasa kadzabatin. Tiga perhelahan itu. Nah, maka satu lagi bila? Satu lagi ialah bila mana kata Nabi SAW, Ibrahim yang dah tua, yang dah kahwin dengan Sarah, gimana? Sedang berjalan bersama Sarah isterinya, mereka terjumpa dengan raja yang zalim. Adapun cerita lengkapnya, mereka nak berpindah. Bila mereka nak pindah, daripada mana ke mana ya? Daripada, ingat tak Kalina? Ke Palestin. Daripada dia mana ke Palestin? Dari Palestin nak ke, dia jumpa raja tu dia Mesir, tak silap Ustaz. Dia punya Ya, kisah. dalam ada pendapat ahli tarikh mengatakan tempat tu adalah Mesir, tapi itu pendapat ahli tarikh ya, tidak ada riwayat hadis apa semualah. Sebab disebutkan lokasi dia nak pergi ke sana ke situ tu Mesir duduk tengah-tengah, begitulah lebih kurang ya. Maka dalam riwayatnya raja apa nama, raja yang dikatakan raja Mesir lah. Pada ketika itu jenis berahi pada bini orang. Dia perangai uduh. Raja dulu kini selamanya ada perangai uduh yang perlu disantuni oleh
itulah dia punya pengikut-pengikut. Apa berlaku adalah, jadi Ibrahim bila masuk situ dapat tahulah keadaan tersebut. Maka apa yang berlaku adalah raja kemudian telah dimaklumkan tentang seorang lelaki bersama wanita yang sangat cantik. Yakni ini bermaksud apa dia? Ini bermaksud Sarah ketika masuk ke dalam negeri ataupun setengah riwayat kata sebagai Mesir itu, dia masuk dalam keadaan yang nampaklah wajahnya cantik wajah dah. Nah, ataupun dia mungkinlah dia pakai tutup dan dia buka, dan bila buka tu nampaklah pada orang kecantikan si Hajar itu, si Sarah itu. Maka apa berlaku? Segeralah SB mata-mata ni menyampaikan dia punya dia punya berita kepada raja tersebut, dan akhirnya raja tersebut mengutuskan seseorang untuk bertanya kepada Ibrahim, siapa wanita ini? Ibrahim menjawab, saudaraku. Dia tak kata isteri. Sebab apa? Bila sebut isteri, no kompromi, mesti kenal. Jadi sebelumnya dalam riwayat lain, ada beberapa riwayat lah, Ibrahim sudah pesan awal-awal kepada Sarah ni, kalau orang tanya kamu siapa, sebut kamu adalah saudaraku, adik-beradik aku. Jadinya apa berlaku? Ibrahim menjawab saudaraku. Selepas itu ia mendatangi Sarah dan berkata, wahai Sarah, tidak ada seorang mukmin di muka bumi ini selain engkau dan aku. Aku telah mengatakan engkau ialah saudaraku. Janganlah engkau mendustakanku. Sebenarnya pada waktu itu hanya 3 orang beriman atas muka bumi. Seorang lagi anak saudara kepada Ibrahim. Nama siapa? Kemudiannya Nabi Lut alaihissalam. Lut alaihissalam. Di Babil pula. Di mana? Di mana Kak Lina? Tempat yang kena tu, golongan homoseksual tu? Sodom. Pompei. Sodom. Pompei Italy Ustaz. Sodom. Lain pula. Ni apa nama? Sodom lah, Sodom. Sodom. Apa nama Arabnya? Kalau boleh Google sekejap. Tak ingat nama Arab dia. Baik. Jadi sebenarnya kalau kita tengok Qassul Anbiya, Imam Ibn Katsir yang menyatakan pada masa itu ada 3 orang yang beriman kepada Allah, iaitu Ibrahim, Sarah dan juga Lut alaihissalam. Yang kemudian melakukan dakwah di Pompei, di tempat yang disebutkan tadi apa semua. Baik, apa yang berlaku kemudiannya? Apabila raja kemudian, apa yang berlaku disebabkan Sarah ni cantik sungguh ke lagu mana wallahu alam, ataupun negeri tu tak ada orang comel langsung ke. Jadi bila nampak orang black sikit, nampak comel lah kot. Makanya raja tu tetaplah merampas ataupun menangkap si Sarah itu dan kemudian dibawalah ke tempat istana ke lagu mana wallahu alam. Jadi tidak lainlah nak buat jahat. Maka apabila raja itu hendak menyentuh Sarah, tiba-tiba tangannya terasa sangat sakit. Raja itu berkata, berdoalah kepada Allah, aku tidak akan menyakitimu lagi. Sarah lalu berdoa 1 kali bila nak pegang nak buat jahat tu, maka jadi kerah, jadi jam crank dia. Nah, maka kemudiannya apa berlaku? Dia pun dah sakit kerah tu, dia pun kata pada Sarah, berdoalah kepada Allah, aku tidak akan menyakitimu lagi. Sarah lalu berdoa, maka hilanglah kesakitan itu. Namun raja itu cuba untuk menyentuh Sarah lagi. Tak puas hati. Second trial. Bila tak puas hati itu, dilakukanlah second trial. Dan apa yang berlaku? Namun raja itu sekali lagi tangannya sakit dan sekali ini lebih sakit daripada yang tadi. Ia meminta supaya didoakan lagi dan berjanji untuk tidak menyakiti Sarah. Dan akhirnya apa berlaku? Bila kali kedua Sarah doa dan okey, tak puas hati lagi, try kali ketiga. Ni raja zaman itulah. Jadi apa yang berlaku? Lalu raja itu bila dah 3 kali tu, dia pun lain macam ni. Ni kalau kita zaman ni bela jin. Kesimpulan mudah, ni ada hantu bela jin ni. Begitu. Lalu raja pun melepaskan Sarah. Bila dah 3 kali tu, setiap kali bertambah teruk, maka dia pun melepaskan Sarah
Dia berkata kepada pengawalnya, engkau bukan membawakan manusia kepadaku. Nampak? Tetapi syaitan, bukan main. Yang dia buat tu bukan syaitan. Dia tu bukan. Kemudian dia turut menghadiahkan Hajar sebagai pelayan Sarah. Baik pula. In return, disebabkan tak boleh nak kacau, kemudiannya berkat doa Sarah. Ada proses tu, Sarah berdoa pada Allah sungguh-sungguhlah supaya selamatkan dia. Baik. Makbul doa Sarah, selamatlah dia. Jadilah raja tu begitu. Kemudian dia pula dihadiahkan Hajar sebagai khadam lah, sebagai pembantu dia, sebagai apa nama kita kata budak dalam bahasa ni, budak pelayan lah. Apabila kembali kepada Ibrahim alaihissalam, Sarah melihatnya sedang solat. Ia berkata, Allah telah menolak niat jahat orang kafir itu. Lalu beliau menyerahkan Hajar kepada Ibrahim alaihissalam. Nota kaki itu Sahih al-Bukhari dan Sahih Muslim. Nombor Sahih Bukhari 3358, nombor Sahih Muslim 2371. Menariklah. Lepas tu bila tengok hadis, kemudian tengok Quran punya qasasul Quran, maka tengok hadis memadai. Maka nak dalam lagi kita tengoklah syarah-syarah hadis Fathul Bari ke apa semua tu sebenarnya memadai dah untuk kita faham konteks dan mengambil ibarah daripada kisah tersebut. Ini tidak kita nak lebih. Sarah ni bangsa apa sebenarnya? Dah. Dia lagu mana comel? Comel sungguh ke? Mana lagu tahu dah. Hadis kata comel-comel. Comel tu subjektif. Begitu. Tapi benda-benda yang detail dari apa ni, salah satu lah Ustaz, nama tempat dia Ur ataupun Haran. Tempat asal Nabi Ibrahim tu. Haran ni Sarah ni dengarnya dia dekat Turki actually, dalam kalau sekarang ni dekat Turki lah, dia border lah Turki dengan Syria. Memang kalau tempat yang nak pergi ke Syria, kamp pelarian tu memang area Haran tu lah. Kalau sekarang salah satu lah, banyak jalan kan. Dia dulu bila sebut dataran Syam, bila sebut Syam, 4 negara besar tu lah, Palestin, Syria, Lebanon dengan Jordan. Yes. Lepas tu bila kita baca hadis apa semua, bila sebut Syam, sebab tu dia spesifik sebut Damsyik, yakni Syria hari ni. Itu konteks zaman tu yang perlu kita fahami lah. Mana ada nak jumpa Jordan dalam hadis. Hadis pada Jordan, apa lagi, Palestin ada. Apa nama? Jordan tak ada lah, baru. Lebanon pun baru, tapi semua dulu adalah dataran Syam. Baik. Cerita pendeknya lagi adalah apa dia? Cerita pendeknya lagi adalah kemudianlah barulah Sarah melihat Ibrahim ni duk berdoa nak zuriat apa semua tu. Rabbana apa dia? Tak ingat dah ayat tu Doa tentang solat zuriat. Wa min dzurriyyatina rabbana wa taqabbal doa apa semua tu. Maka doa itulah Sarah duk dengar sedih Ibrahim. Nabi Ibrahim tak ada zuriat. Makanya Sarah pun menghadiahkanlah Sarah pun hadiahkanlah dia punya hamba tu, dia punya dululah hamba kepada Ibrahim sebagai isteri kedua. Tidak lama Sarah pun ataupun Hajar telah mengandung. Jadi sikit sebanyak terkesanlah Sarah. Sedikit. Memang sebutlah hadis begitu dia timbul kecemburuan itu. Kerana duduk dengan dia lama Ibrahim tak mengandung, tak beranak, tiba-tiba duduk dengan Hajar sekejap mengandung dah. Tidak berapa lama setelah dipisahkan, kita semua tahulah cerita Hajar Ismail dan Hajar kemudian disuruh oleh Allah Azza wa Jalla untuk diletakkan tengah lembah Bakah yang kita semua maklum itu kan. Maka Sarah pula mengandung. Itu cerita dia. Keluarlah Ishak dan keluarlah Bani Israel, Nabi Bani Israel daripada Ishak, Yaqub, Yusuf apa semua itulah. Daripada jalur Nabi Ismail muncullah
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kisah yang luar biasa lah. Kalau dengar Ustaz Syahri punya tadabbur tu, banyaklah sangat pengajarannya. Sikap bapaknya, sikap anaknya Ismail, sifat anaknya Ishaq, Yaqub tadi, dahsyat. 2 orang isteri tadi. Tapi ada yang buat kelakar lah. Ada orang dia tengok serius, tapi saya kata, jadi siapa yang malah nak melawak dia kata. Dia kata siapa yang kahwin lama tak berapa ada anak tu, tak ada rezeki, mungkin berdasarkan kisah Ibrahim ini kena benarkanlah suami kahwin seorang lagi. InsyaAllah mujaraknya dia pun akan jakitlah benda tu. Wallahu alam, saya tak tahu. Mujarak ke tidak. Jangan dah buat pasal. Tengok-tengok tak jadi pun. Tapi tak jadi pun kemungkinan lah bila dah ada anak daripada kita punya madu ke apa semua tu bahasa Melayunya, mungkin boleh dianggap sebagai anak kita pun. Ada kes saya jumpa ya. Walaupun saya tak menyokong lah. Saya bermazhab dengan mazhab Buya Hamka. Siapa nak tahu mazhab saya pasal poligami ni, kena tahu mazhab Buya Hamka. Itulah mazhab saya secara rasmi. Tapi pandangan itu ada menyebutkan begitu. Tapi itu pada saya lawak ialah tak betul. Tak semestinya begitu ya. Tak semestinya begitu. Baik. Kemudiannya, apakah makna dusta? Yakni kazab. Disebutkan satu, apa dia? Salasa kazabatin. Jamuk tu, kazabatin. Apakah makna dusta yang terdapat dalam hadis itu? 3 ya. Kali pertama, ini Saqim. Kali kedua, Nuh. Hanya patung yang besar tu. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, ketika Ibrahim sudah besar panjang, dah kahwin dengan Sarah dan peristiwa tadi. Apa yang berlaku pendustaan, kata guru kami ini, memang mustahil berlaku kepada setiap Nabi. Dia pula kata, dusta tak mungkin berlaku pada Nabi. Sebab tu saya kata, terjemahan kepada dusta tu kurang tepat lah. Saya lebih setuju bahawa hilang. Mereka ialah hamba-hamba pilihan yang ma'asum daripada melakukan dosa dan maksiat. Maka perkataan ini tidak boleh difahami sewenang-wenangnya secara zahir. Para ulama telah membincangkan perkara ini dengan cukup lengkap. Mari kita rujuk mereka dalam memahami makna perkataan ini. Makna dalam makna kadzab ataupun kadzabatin dalam bahasa Arab ataupun bahasa masdar dia, kata dasar dia kadzabah. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah menjelaskan bahawa perkataan dusta di sini bermakna ta'rid ataupun sindiran. Ta'rid bukanlah pendustaan. Akan tetapi menggunakan perkataan benar yang terbuka untuk disalahfahami oleh pendengar. Ni istilah dalam dia panggil balaghah. Balaghah ni apa dia? Balaghah. Balaghah ni apa terjemah bahasa Melayu? Nak tahu ke? Ingat ke? Kita mengaji balaghah dulu. Kalau bahasa Melayu apa ya? Sastra adab. Dia sirah mubalaghah ni macam berlebih-lebihan, Ustaz. Exaggerate. Ya. Macam kata ilmu balaghah ni ilmu kebahasaan yang bersifat sastra lah. Ada unsur macam hyperbola, kiasan. Kiasan itu dah seumpamanya. Peribahasa. Peribahasa yang ni betul. Atau balaghah lah dalam bahasa Arab. Dalam konteks itu ya. Dalam konteks. Jadi ta'rid, kita sebut benda tu sebagai sindiran, tapi boleh dianggap sebagai pendustaan. Akan tetapi menggunakan perkataan yang benar, yang terbuka untuk disalahfahami oleh pendengar. Jadi penuturnya tidak berdusta, hanya pendengar yang tersalah memahami maksud perkataan tersebut. Itu antara yang disebutkan sebagai kadzabatin. Apabila Nabi Ibrahim alaihissalam mengatakan Sarah ialah saudaranya, baginda tidak berdusta. Sebab apa? Sarah memang bukanlah saudara kandungnya, tetapi saudara seagamanya. Sarah memang bukanlah namun orang yang mendengar tersalah faham makna perkataan ini.
ia menyangka Ibrahim memaksudkan Sarah sebagai saudara kandungnya. Nah, adalah kita orang Melayu pun ada benda-benda begitu ni. Tapi tak mari contoh tu sekarang ni, dalam kepala. Apa contohnya? Kalau kita sembang-sembang dengan kawan-kawan kita tu, kita sebut. Tak mari. Siapa boleh bagi contoh aku? Dia tak mari sekarang. Ada orang bangun tidur sekejap, Ya. Baik, di mana kita tadi? Pandangan sebegini menunjukkan tak boleh tu. Apabila Nabi Ibrahim mengatakan Sarah ialah saudaranya, baginda tidak berdusta. Sarah memang bukanlah saudara kandungnya, tetapi saudara seagamanya. Namun orang yang mendengar salah faham makna perkataan ini, ia menyangka Ibrahim memasukkan Sarah sebagai saudara kandungnya. Kan ada kisah Rasulullah, apa dia? Rasulullah bergurau dengan seorang wanita tua tu. Ingat tak? Mocik tu kita tanya, Rasulullah, saya ni boleh ke masuk syurga? Rasulullah kata tak boleh. Menangis kawan tu. Menangis. Ya, Rasulullah kata tak boleh masuk syurga. Jam dia. Sebab Rasulullah tak mungkin dusta. Rupa-rupanya Rasul kata, semua orang yang masuk syurga muda-muda. Jadi dia faham kata dia tua tu tak layak masuk syurga. Rupanya di sana, memanglah semua orang yang akan masuk syurga akan jadi muda belaka, 30-an belaka. Gitu. Jadi, Rasul kata betul lah. Tak boleh dengan rupa ni. Ni kita akan masuk syurga dengan rupa. Umur kita 30, muda-muda belaka esok-esok. Itu. Kasar juga gurau tu. Kira-kiranya, kasar jugalah Rasulullah bergurau tu. Kena pada kita pun jam tu. Bayangkan kalau kita lah tanya Rasulullah, ya Rasulullah, boleh ke saya ni layak masuk syurga? Duk rasa-rasa tak boleh awak ni. Habislah kita. Tak syurga neraka tu masalahnya. Rupa-rupanya yang dimaksudkan adalah tak mungkin makcik, kalau bahasa kita lah. Makcik tak mungkin masuk syurga lah dengan rupa ni. Sebab nanti kita semua akan masuk dengan rupa masa kita muda tu balik, umur 30 tu, 30-an gitu. Rupa ketika mana kita paling the top of our life lah. Gitu, 30-an ni kan. Ingat kau umur 30 dulu. Lepas ni balik gambar umur 30 dulu. Lepas tu letak tepi gambar sekarang. Ada beza ke tidak? Kalau tak ada beza, ikhlas. Baik. Ada seorang ustaz mengatakan hadis ini lemah kerana kandungannya yang dilihat seperti tidak masuk akal. Apa pendapat ustaz? Tu dia. Ada perbincangan ya. Katanya lagi, jika benar kata saudara ini, kata guru kami, saya berasa sangat kesal akan sikap itu. Hadis sahih tidak boleh ditolak hanya kerana kelemahan kita.
dalam memahami maksud yang terkandung di dalamnya. Tengok. Hadis ni bila sifat kita sebagai orang beriman, saya tak bincang kita sebagai orang bukan beriman. Sifat kita sebagai orang beriman, bila satu riwayat tu sudah dibuktikan sahih secara riwayah dan dirayah. Tetapi secara dirayah, yakni kandungan dia itu dilihat macam tak logik. Maka tahulah kita bahawa riwayat itu tetap sahih, cuma kandungannya kita tak faham lagi. Kita kena sangka baik gitu. Macam yang kita sebutkan dulu, berapa banyak hadis yang dilihat tanakut, iaitu bertembung, bercanggah. Tapi bila para ulama huraikan, rupanya tak bercanggah, kita yang tak faham. Contoh hadis kecim diri itulah. Aisyah kata Rasulullah mustahil kecim diri. Sahabat kata Rasulullah musafir dengan kami, Rasulullah pergi tempat tertutup sikit tapi kami boleh tengok lagi. Memang jelas Rasulullah kecim diri. Akan ada makan nasi situ. Sahabat tu tengok. Makanya para ulama, khususnya ulama al-fiqh dan usulul fiqh menghuraikan yang Aisyah duk kata kecim, Rasulullah tak mungkin kecim diri itu adalah bila duduk dalam rumah ada tandas yang elok dan air yang cukup, maka tak mungkin Rasulullah kecim diri. Konteks itu. Manakala yang kecim diri tadi, sahabat kata musafir. Mungkin musafir itu konteksnya dalam peperangan. Pakai baju besi, kau apa semua begitu begini. Maka nak buka apa? Susahlah. Maka para ulama menghukumkan kecim diri bagi lelaki adalah harus jika ada keperluan, tak ada isu. Cuma sunnahnya duduk, tidak menghadap kiblat apa semua. Banyaklah perbincangan tu. Begitu. Baik, pandangan sebegini menunjukkan kelemahan dalam mengkaji hadis. Ia didasari kekeliruan yang mengatakan bahawa ahli hadis cuma mengkaji sanad saja. Mereka tidak mengkaji kandungan matan. Sebab dulu ada satu dakwaan lah, ulama hadis ni duduk cerita pasal sanad je, daripada cek sanad je. Bila hadis tu apa kefahaman fiqh daripada hadis, kefahaman hadis tu mereka tak ambil tahu pun. Sebenarnya memang adalah beberapa tokoh hadis yang memang dia mahir meriwayat, tapi ada hadis-hadis yang dia salah faham. Contoh ni Dr. Kamilin pernah cerita ataupun Dr. Rora pun pernah cerita. Contohnya satu hadis saya dah cerita sebelum ni, yang matannya bermaksud larangan Rasulullah untuk seorang itu menyiram bunga, menyiram tanam-tanaman di rumah jiran dia. Maka ada ulama hadis ni, bila riwayat zahirnya begitu, dia dah pegang begitulah. Lama selepas itu, dia jumpa dengan ulama hadis lain, mereka berbincang apa semua, maka timbullah pasal hadis ni. Barulah dia tahu rupanya hadis itu adalah simbolik mubalarah ataupun kita kata kiasan tadi ataupun pelambangan oleh Rasulullah, majazi dalam bahasa Arab yang iaitu tidak boleh pergi buat jahat ataupun buat benda tak senonoh dengan isteri jiran. Maksud siraman bunga tadi. Jadi secara zahir ulama tu faham kata jangan siram pokok bunga lah, dia pun bukan main lah pelarang. Jangan siram pokok bunga jiran. Tu nampak tak? Apa nama? Dia punya konteks itu. Jadi Rasulullah ni seorang yang tak mungkin bila bercerita tentang hubungan biasa, kita baca mana-mana hadis, Rasulullah biasanya bila melibatkan isu yang perhubungan, Rasulullah tak akan bercakap secara direct. Ini sebab sifat santun, sopan dan malunya Rasulullah, dia tak akan cerita benda lagu itu secara, apatah lagi menjadikan ia sebagai lelucon ataupun bahan bergurau apa semua macam sebahagian daripada ustaz-ustaz kita ataupun penceramah dan seumpamanya itu. Tak mungkin. Sebab benda tu benda yang agak memalukan. Baik. Kekeliruan ini tidak disetujui oleh ramai pengkaji hadis sejak dahulu sehingga kini. Kajian ahli hadis terhadap hadis sangat komprehensif dan meliputi kedua-dua aspek sanad dan matan. Salah satu buku yang menjelaskan perkara ini ialah tulisan Dr. Muhammad Tahir Al-Jawabi
dari Tunisia yang bertajuk Juhud al-Muhadditsi fi Naqdil Matn al-Hadits an-Nabawi asy-Syarif. Maksudnya juhud kesungguhan. Juhud ni jihad lah. Jahadah tu sungguh-sungguh. Juhud kesungguh-sungguhan gitu. Ya, katanya sungguh-sungguh lah. Kesungguh-sungguhan al-muhadditsin, para ulama hadis, fi naqdil matn al-hadis, dalam mengkritik kefahaman terhadap matan hadis an-Nabawi asy-Syarif. Walau bagaimanapun sikap menolak hadis sahih kerana tidak selari dengan akal pembaca, ini bukanlah sesuatu yang baru. Oh, rupanya bukan benda baru. Bukannya golongan anti hadis yang baru muncul di Malaysia ini sahaja yang menolak hadis sahih. Pada abad ketiga Hijrah dahulu, buat Mu'tazilah berpegang kepada pegangan seperti ini juga. Mu'tazilah ni tuan-tuan juga adalah ahlil kalam. Asy'ariyah juga ahlil kalam. Yang dicela oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal adalah ahlil kalam daripada kalangan Mu'tazilah. Bukan Asy'ariyah ke? Asy'ariyah hanya muncul selepas Imam Ahmad dan Imam Syafi'i meninggal dunia. Macam mana dia nak cela? Ini sahabat-sahabat kita yang agak semangat lah. Adik-adik lah, ada satu grup tu saya adalah tulis status. Buat apa? Sajalah nak tahulah setara mana ni. Saya kata tidak menjadi syarat untuk jadi pencinta sunnah ke apa semua dengan mengkafirkan Asy'ariyah atau pertembungan pemikiran tu. Aku ramailah komen, ada setuju, ada marah lah, ada itu gini-gini. Ada yang sangat tak setuju tu, dia kata ilmu kalam telah dicela oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal. Saya kata ilmu kalam hak siapa? Memang ilmu kalam tu benda baru lah, dan memang ada pengaruh falsafah Aristotle apa semua, betul lah. Tapi ahli kalam ataupun ilmu kalam yang dipraktiskan oleh siapa? Yang dimasukkan di situ oleh Imam Syafi'i, oleh Imam Ahmad adalah ilmu kalam yang dipraktiskan oleh Mu'tazilah yang memang menjadikan mereka sesat. Sedangkan al-Asy'ariyah, iaitu Abu Musa Abul Hasan al-Asy'ari yang wafat pada tahun 300 Hijrah lebih itu, dialah yang telah menggunakan metod kalam untuk menjawab kalam yang sesat oleh Mu'tazilah. Jadi nak jawab falsafah, nak jawab kerancuan, kerancuan ni apa dia? Kesesatan falsafah, maka seorang ulama tu kena mengaji falsafah dan jawab balik guna metod falsafah. Itulah kaedah. Bukannya mereka beriman dengan falsafah itu. Kaedah. Ini sebagai yang adik-adik kita yang semangat ni, ya wallahu alam, mungkin gurunya belum ramai, ataupun mungkin pembacaannya belum dalam sedikit luas, jadi dia bukan satu tu. Jadi kena faham ilmu kalam ni ramai. Ilmu kalam Murji'ah ada, ilmu kalam Mu'attilah pun ada. Mereka guna kalam, tapi akhirnya kalam ni falsafah lah, sehingga menyebabkan sesat. Sedangkan al-Asy'ariyah guna kalam sebagai alat untuk membungkamkan kesesatan Mu'tazilah. Adakah mereka beriman dengan ilmu kalam? Tidak. Sebagai alat. Sebagai alat lah. Kalau kita faham gitu, banyak masalah boleh selesai. Namun kita tak nafi, ada juga golongan yang mengaku Asy'ariyah tadi sedikit melampau sehingga menjadi golongan dia panggil Mu'attilah, menafikan sifat Tuhan. Nak kena takwil belaka. Takwil sampaikan tak beriman dengan ayat Quran tu. Nafi. Ada juga. Ada juga. Baik. Seterusnya, katanya lagi apa dia? Itu perbahasan tinggi. Itu sebenarnya saya baca buku Dr. Umar dan tengoklah pergulatan tentang perkara ini. Rupanya di alam Melayu ni benda ni baru dan tidak mendalam. Sebab apa? Sebab ilmu-ilmu hadis ni baru mutaakhir ni. Jadi disebabkan ilmu hadis lambat sampai, perbahasan tentang sifat Allah ni pun lambat sampai, polemik dia.
Kenapa mutaakhir ni baru muncul? Sebab ilmu hadis mula banyak orang terima, jadi polemik itu pun baru muncul. Selepas 1,300 tahun baru sampai ke alam Melayu. Tak apalah, nak ambil bahagian juga. Okeylah. Mana boleh duduk senyap, boring lah pula. Kenalah gaduh-gaduh sikit, jawab-jawab sikit. Itu biasalah. Baik, sikit lagi kita pergi. Oleh yang demikian, Ibn Qutaybah membantah sikap yang tidak ilmiah ini. Dalam kitabnya Ta'wil Al-Mukhtaliful Hadith. Ta'wil lah. Mukhtaliful Hadith, benda-benda yang dilihat berbeza ataupun bercanggah dalam hadis itu. Beliau mengatakan andai mereka mengembalikan kemuskilan ini kepada ahlinya, nescaya akan terdapat penyelesaian. Namun sikap cintakan populariti, suka diikuti dan takut kehilangan undi murid, mencegahnya daripada melakukan itu. Dekat-dekat PRU dah ni, atau Syashol pula. Baik, itu daripada kitab Ibn Qutaybah Ta'wil Mukhtalifil Hadith. Baik. Penilaian hadis mesti diserahkan kepada pakarnya, iaitu untuk tahu status hadis sahih tak sahih, mesti balik pada ulama hadis. Ulama sufi ke, ulama fiqh ke, ulama usul fiqh ke. Tidak boleh, tidak otoritas, maksudnya dalam konteks moden ini apatah lagi, tidak boleh. Mesti balik pada ulama hadis juga. Walaupun dia alim, dia bahasa Arab fasih apa, tapi tidak. Kalau dia tidak terkhusus bidang hadis, maka kita kata pandangan dia masih lagi ni lah. Mesti balik pada ulama. Ulama hadis tu pula banyak jenis. Sebab kita tengok golongan-golongan yang suka kepada zikir pelik-pelik, apa okey dengan keramat Tok Guru, Tok Bomo, Tok Menuru, apa semua pun ada juga ahli hadis yang kelihatan bersama mereka. Duk baca Sahih Bukhari, Muslim apa semua. Jadi kena cari apa pandangan ulama hadis berkaitan hadis ya, berkaitan hadis yang disandarkan tokoh-tokoh mana. Maka Dr. Umar kata yang terbaik adalah yang paling dekat dengan zaman Rasulullah. Kalau ada khilaf antara ulama hadis dan status hadis ni, kena tengok apa ulama yang paling awal kata. Kalau jumpa, contohnya dalam banyak-banyak khilaf, tiba-tiba Imam Bukhari kata sekian, maka pandangan Imam Bukhari lebih tepat. Itu kaedah dalam ilmu hadis. Dia panggil ihya mutaqaddimi. Sikap seperti yang saudara sebutkan ini menunjukkan orang yang berkenaan bukan pakar hadis. Dia bagi gitu selalu. Baik, merungkai salah faham hadis muncak pada malam ini. Tak ingat nak tanya berapa ekor dah cicak ni? Jangan lupa tu dapat pahala ke saya juga sikit-sikit banyak tu. Kak Syida tu, dia terus. Tak sampai hati lah Ustaz. Tak ada sebab. Kak Syida dah apply dah, Ustaz. Aduh. Ekor cicak I dapat. Berapa ekor? Telur cicak kan Raya kata. Baik, akhir sekali katanya, apa makna dusta yang terdapat dalam hadis ini? Pendustaan memang mustahil berlaku kepada setiap Nabi. Mereka ialah hamba-hamba pilihan yang ma'asum daripada melakukan semua dosa dan maksiat. Sorry. Terselak sebelah. Baik, merungkai salah faham hadis. Hadis-hadis yang kandungannya suka dipahami dan mengelirukan telah menjadi perhatian para ulama sejak dahulu lagi. Sebab tu mereka mengarang kitab-kitab tentang mukhtaliful hadis. Benda yang boleh bercanggah dalam hadis tu yang kelihatannya boleh jadi keliru lah. Jadi mereka karang khas untuk jelaskan perkara tersebut. Maka kita hendaklah merujuk pada mereka terlebih dahulu sebelum menilai suatu hadis sama ada bertentangan dengan akal atau sebaliknya. Antara buku tulisan ulama yang mengungkapkan kekeliruan dalam memahami hadis ialah buku Ta'wil Mukhtaliful Hadis tulisan Muhammad bin Muslim Ibn Qutaybah Ad-Dinawar. Juga buku Syarhul Mushkilul Hadis tulisan Ahmad bin Salamah At-Tahawi. Ni Ustaz Din duk mengajar ni. Ustaz Syamsuddin Abdul Rahman ada duk mengajar. Kitab besar tapi terlalu banyak ilmu dalamnya ya. Kemudian buku Mushkilul Hadis wa Bayanuh tulisan Muhammad bin Hasan Ibn Fura Al-Isbahani. Dah banyak lagi sebenarnya. Dr. Umar datang ketiga saja. Ni biasanya ilmu yang kitab-kitab yang second stage daripada ilmu syarah hadis. Maka nak tahu perkara-perkara yang bertembung tu, dia pergi second stage
ilmu mukhtaliful hadis. Untuk memahami kenapa seolah-olah ada percanggahan sama hadis apa semua ni, maka ulama karang untuk menjelaskan. Kadang-kadang ada kalimah yang dipanggil kalimah-kalimah yang gharib, yang ganjil, yang tak biasa orang Arab ataupun zaman Rasulullah tu, ungkapan tersebut mungkin dipinjam ataupun lagu mana ke, maksud tak biasa orang Arab sebut. Maka dijelaskan kalimah-kalimah tersebut kerana ada implikasi hukumnya. Wallahu a'lam. Ada soalan ke? Moleknya tiada macam biasa, takutnya pajak. Ustaz, tadi tu apa yang hadis tu kan ada tersilap cetak tu Ustaz. Sepatutnya yang Ya. waktu aku sakit tu surah As-Saffat ayat 89, tapi dekat buku tu 69. Oh ya. Okey, betulkan semua? Ataupun surah Anbiya ni? Surah Tak, Saffat surah As-Saffat. 69. Betul Ustaz. Sepatutnya ayat 89. Okey. Tersilap type kot. Mana pen saya? Okay. Typo. Typo tu 6 dengan 8 kan? Ya. Nasib baik ada siapa ni? Dia tegur. Tanya nama apa? Puan Nur Hashimah tanya. Lepas tu Kak Liza check tak Sat? Ayat 89 sebenarnya bukan 69. Hadza tu betul? 63. Apa dia Ustaz? Surah As-Saffat ayat 89. Yang dekat buku kita tulis 69, sepatutnya 89. Yang ayat satu lagi tu? Bal Mana fa'alahu kabiruhum hadza tu. Betul. Anbiya 63. Oh, tak tengok pula. Ustaz. Sekejap. Tiba-tiba salah juga. Betul. Betul Ustaz. Yang Okey, surah okey. Al-Anbiya tu betul ayat 63. Cuma yang As-Saffat Okey, tu saja alhamdulillah. kena tukar. Alhamdulillah. Adakah soalan? Ustaz, kenapa dia letak gelaran sebagai ahli kalam tu Ustaz? Apa yang membezakan ahli kalam tu? Kena kat Jeddah? Kalau Ustaz boleh explain sikit lah ahli kalam tu kan. Dia salah satu macam satu pegangan kan. Jadi mungkin Kak Jeddah tak faham sangat lagi lah apa yang dimaksudkan ahli kalam tu. Baik, secara ringkas saya, dalam bidang akidah dan pemikiran Islam ataupun falsafah, ada satu benda yang kita tak boleh nafikan adalah setelah zaman Rasulullah ni munculnya firak ni apa dia? Aliran-aliran pemikiran. Sebab itulah zaman Rasulullah tidak ada istilah ahli sunnah wal jamaah. Rasulullah tak pakai. Zaman Rasulullah Muslim dan lawan pada Muslim adalah musyrik lah. Oh ya, ada apa benda Kak Lina tu? Kejut. Baik. Kucing. Ya. Besar molek dia. Kemudiannya di Madinah masalah baru muncul kan. Di Madinah tambah satu lagi. Muslim, musyrikin, satu lagi apa? Munafik. Munafik. Tapi masih lagi belum ada istilah ahli sunnati wal jamaah. Sebab jelas Muslim, mukmin sahabat Rasulullah belaka tu, dan musyrikin, golongan kufar, ini neraka confirm. Dan munafik pun, munafik ni zahir Islam, dalam perut pedal adalah kafir. Neraka juga. Fi asfali minan nar. Dasar api neraka. Sebab dia punya permusuhan lagi dahsyat. Kalau musuh kaum kufar Quraisy ni jelas musuh. Kita boleh berdepan secara berdepan. Golongan munafik ni, setengah ulama menyebutkan kurang lebih 70 orang semua. Kebanyakannya adalah Yahudi. Yahudi yang mengaku masuk Islam, dan bapa
kepala dia Abdullah bin Ubay bin Salul. Yang mana dia siapa matilah munafik dia tu. Tapi dia telah mewasiat kepada anak dia untuk mengkafankan dia dengan jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah buat ke tidak? Rasulullah buat. Itu rahmat Rasulullah SAW lah. Adalah perbincangan panjang para ulama. Baik, setelah itu pada zaman Abu Bakar kan, cara ringkasnya siapa yang muncul? Golongan Ahlul Riddah. Golongan yang murtad. Musailamatul Kadzdzab. Musailamatul Kadzdzab mengaku sebagai Nabi. Bukan baru ya. Jangan kita ingat orang yang mengaku Nabi dah. Once Rasulullah, kalau kita kata kubur Nabi merah lagi, dah muncul dah ajaran sesat. Munafik dah ada, ni ajaran sesat baru ni. Iaitu Musailamah Kadzdzab. Telah diperangi oleh Abu Bakar, Umar, Uthman, sahabat-sahabat lah. Dan pengikut Musailamah Kadzdzab ni bukan sikit yang ramai. Adakah mereka tidak mengakui ketuhanan Allah? Ya. Adakah mereka tak mengakui kenabian Rasulullah? Ya, mereka akui. Tapi mereka melanggar prinsip usul akidah, iaitu Rasulullah adalah khatamul anbiya, nabi terakhir. Mulalah nak bezakan antara Muslim yang benar-benar ikut Quran Sunnah dengan Muslim yang menyelisih Quran Sunnah. Maka muncullah istilah ahli sunnati wal jamaah. Dalam tafsir Ibn Kathir, orang yang pertama sahabat dinisbahkan riwayat tersebut walaupun dhaif ya. Tapi antara yang terawal dikatakan menyebut ataupun menggunakan istilah ahli sunnati wal jamaah adalah Ibn Abbas kan Ibn Mas'ud. Saya tukar dulu tu. Minta maaf. Kita cek balik ya. Dalam satu tafsir ayat Quran, dia guna istilah bila disebutkan di akhirat esok ahli syurga wujud abyadu ayat tu menggambarkan bahawa mereka yang masuk syurga wajah mereka putih bersih dan orang yang masuk neraka wajah mereka hitam legam. Maka dalam mentafsirkan wajah putih bersih tu hum ahli sunnati wal jamaah. Maka sini kita kena faham Muslim dah jadi besar, satu bulatan besar, boleh melukis ke dalam ni? Ada ke share screen ni? Ke tak ada? Whiteboard. Ada lah. Tak cakap. Tidak lama dah saya guna. Okey. Okey, ni ahli sunnah wal jamaah. Jadi dalam ni ahli sunnah wal jamaah yang besar, ni Islam. Ini ahli sunnah wal jamaah. Jadi ada golongan yang berada di luar-luar ini. Mereka Muslim ke? Muslim. Ada yang duduk tengah ni. Dan ada yang duduk luar langsung lah. Jadi di sini, yang besar ni, kita panggil Muslim. Mengucap 2 kalimah syahadah, mentauhidkan Allah, cukup rukuk imam belaka. Tapi setelah Rasulullah wafat, mula muncul golongan yang beriman pada Allah okey, beriman pada malaikat okey, beriman pada Quran okey, beriman pada qada dan qadar okey, beriman kepada hari kiamat okey, beriman pada qada dan qadar, yang ni kami ada pandangan kami sendiri. Walaupun hanya satu bahagian, tapi dia menyelisihi usul akidah. Maka mereka terkeluar daripada al-jamaah. Mereka terkeluar daripada al-jamaah. Adakah mereka kafir? Tidak. Mereka tak kira sebagai musyrik sebab mereka beriman pada Allah. Maka beriman kepada Nabi apa semua. Cuma ada dalam banyak-banyak rukun iman, rukun Islam tu, dia ada pandangan dia sendiri dan pandangan itu menyelisihi Al-Quran dan Sunnah. Itu masalahnya. Adakah mereka kafir mutlak? Tidak. Tapi mereka digelar sebagai ahlul bid'ah wad dhalal. Lawannya
ahli sunnati wal jamaah. Ahli sunnah, mereka yang benar-benar ikut Quran sunnah. Al jamaah, antara takrif yang terbaik al jamaah adalah mereka yang berada ataupun beragama sebagaimana al jamaah di situ para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ringkasnya begitu. Ada. Jadi bermula daripada selepas kewafatan Rasulullah, muncul golongan sesat tu, sesat ni, dan banyak sehingga ditulis kitab-kitab khas berkaitan dengan golongan sesat ini. Dan setiap golongan sesat ini, termasuklah Syiah apa semua muncul kedua, Rafidah dipanggil pada peringkat awal, Rawafid, muncul berkembang jadi satu. Ya, kita kena faham juga bila mereka berkembang tu, dia menjadi entiti politik dah pula, ada kuasa politiknya. Jadi cerita lain panjang tu kat Syiah. Mula-mula aliran pemikiran, contoh Syiah Syiah Ali ni memang ada sungguhlah. Pada peringkat awal mereka ni hanya orang yang berideologi politik. Ketika mana, minta maaf saya tutup ni. Minta maaf, stop share. Bila mana Sayyidina Rasulullah wafat, sebahagian pengikut sahabat zaman tu lebih cenderung pandangan mereka supaya Ali lah ganti Rasulullah. Tapi kemudian Abu Bakar lah jadi khalifah, kita semua tahu, dan Ali sendiri telah bai'ah kepada Abu Bakar. Bila syak, semua tahu fakta ni. Tapi ada sebahagian yang baru-baru masuk Islam ni, khususnya mereka yang ada darah Farsi. Mereka ialah macam Salman Al-Farisi apa semua tu, bukan Salman Al-Farisi seorang yang masuk Islam di Madinah, ramai lagi yang Farsi-Farsi lain tu. Jadi mereka ni ada membentuk klan-klan mereka lah, puak-puak lah. Jadi mereka ni ada pandangan politik mereka tersendiri. Iaitu sepatutnya Sayyidina Ali yang menjadi khalifah. Dan panjang ceritanya lagi, Sayyidina Ali selepas kewafatan Fatimah, salah seorang isteri dia adalah berasal daripada Farsi. Dia ada sentimen itu. Lepas tu kalau belajar bab Syiah ni menarik lah, kita akan kenal. Oh, patutlah gitu. Jadi sentimen itu muncul, sepatutnya Ali lah ganti Rasulullah. Jadi asalnya hanya pandangan politik. Maka mereka pun duduk lepak kedai kopi mana-mana, pun sembang idea itu. Adakah mereka telah kufur? Tidak. Adakah mereka telah sesat? Tidak. Tapi idea politik mereka itu ke arah itu. Sebabnya Rasulullah tidak meninggalkan waris secara khusus. Rasulullah bagi isyarat saja Abu Bakar jadi imam. Tetapi ketika Abu Bakar nak wafat, dia bagi isyarat khusus. Dia pilih beberapa orang untuk dipilih oleh sahabat yang sebagai calon khalifah selepas dia. Wasiat, dia wasiatkan pilih antara 4-5 orang. Tu dia termasuk siasat syariah lah tu. Jadi ideologi agama dia akan bersabit dengan pemerintahan. Oh, dia tak mudah kat Syiah. Panjang cerita. Memang kena kuliah khas pula. Tapi ringkas ceritanya, ia bermula daripada bila ada golongan yang ada idea sendiri tentang isu-isu tertentu dalam agama, tapi idea dia itu telah menyelisihi Quran dan Sunnah. Maka kita kata mereka adalah ahlul bid'ah wad dhalal. Kita yang cuba ni, kita sungguh-sungguh nak amal sunnah ni, maka kita ahli sunnati wal jamaah. Adapun golongan ahli kalam daripada kalangan Asy'ariyah, mereka adalah golongan yang muncul 300 Hijrah. Bukannya selepas wafat itu muncul. Dan mereka muncul sebagai refleksi kepada Mu'tazilah yang kita sebutkan tadi, yang menyeleweng awal lagi. Mereka guna ilmu kalam, falsafah Yunani yang diterjemahkan zaman Umayyah tu. Mereka telah berbincangkan tentang ketuhanan, tentang kosmologi, tentang benda-benda gaib ni guna falsafah. Mereka berteori spekulatif. Mu'tazilah lah dalam masalah qada. Oh, kami ada pandangan sendiri. Rupanya bawa pandangan yang ada pengaruh daripada falsafah Yunani. Maka Asy'ariyah ni, Muhammad bin Abul Hasan al-Asy'ari telah guna metod mereka untuk membungkam mereka balik. Itulah. Jadi kena faham ahlul kalam mana? Ahlul kalam Mu'tazilah ke? Ahlul kalam Asy'ariyah ke? Itu beza. Ahlul kalam
apa nama dia panggil Mu'attilah ke pelbagai lagi. Istilah firaq yang pelbagai dan penuh dengan kita ada sejarah. Tapi yang menarik pasal Syiah tadi saya nak tutup, kena faham. Ketika itu pada peringkat awal Syiah belum lagi jadi satu akidah. Dia hanya ideologi politik. Dia macam PAS UMNO, Amanah, gaduh sama sendiri. Begitu je lah. Dia ada parti politik, dia ada kedai kopi masing-masing, duduk lepok. Begitu je lah. Tetapi kerana ekstrim dengan idea politik mereka ini kemudian. Dengar betul-betul. Waktu kita anti kepada menjadikan politik sebagai isu akidah. Pada kita, politik adalah tak termasuk isu akidah. Golongan yang pertama menjadikan politik iaitu imamah, pemerintahan sebagai isu akidah adalah Syiah. Syiah. Adapun kita ahli sunnah, kita letak isu politik ni sebagai isu siasat syariah ni, isu fiqh lah. Isu pentadbiran, isu boleh berbeza, boleh apa nama tajdid, boleh ada penambahan, boleh apa nama kita kata adanya apa nama pandangan baru apa semua. Dia anjal politik sistem. Kita terima demokrasi hari ini. Sedangkan demokrasi tak diamalkan sama Rasulullah. Lepas tu kita kata politik bukan akidah. Yang ni Syiah zaman awal tak sampai tahap tu. Tapi sikit lagi saya nak pergi, muncul golongan-golongan ekstrim, nak juga idea dia tu supaya jadi arus perdana, nak kuasa politik tu. Mereka mula mencipta hadis-hadis palsu untuk nak kata kita lah yang paling benar. Nampak? Mereka mula guna ayat Quran untuk nak kata, Allah kata apa ni? Kita lah orang yang menang-menang ni. Apa nama? Bila ada ayat tentang golongan yang benar, golongan yang majoriti, kita lah tu. Jadi berlaku penyelewengan terhadap tafsir Quran dan juga mula berlakunya penciptaan hadis-hadis palsu untuk menyokong ideologi politik. Lama-lama bila dah ada tafsir begitu, bila dah ada hadis begitu, daripada sekadar ideologi politik, mula jadi akidah teologi sendiri. Sebab itulah pada peringkat awal, Imam Bukhari ada perawi-perawi Syiah dalam Sahihil Bukhari. Kerana Syiah zaman tu adalah Syiah tadi, Syiah politik semata-mata. Bukan Syiah akidah yang kemudiannya. Dia memang sesak akidah pada saya bukan Islam lah. Secara peribadi saya kata Syiah yang Syiah yang betul-betul pegang akidah Syiah ni bukan Islam ya. Jadi begitulah keadaannya. Termasuklah ajaran-ajaran sesat lain tu yang kenapa kita panggil mereka ni ahlul bid'ah wad dalal, sebab mereka, walaupun mereka muslim, sebab apa, bila mereka mati tetap tanam di kubur orang Islam. Boleh sebut berapa orang golongan yang sesat di Malaysia ni bila mereka mati semua tanam di kubur Islam, tak ada tanam di kat Cina. Apatah lagi undang-undang kita memang duk pegang. Kalau istihar mereka bukan Islam, masalah dia suruh undang-undang. Lagilah kita pegang lah. Wallahu a'lam, sekadar tu saja. Panjang lagi tak tidur kita malam ni. Boleh lagi tu, tapi saya memang minat aliran pemikiran saya memang minat, dan kajian sekarang saya pun aliran pemikiran beragama di alam Melayu. Oh, tu lagi kompleks lagi nak bincang. Islam Jawanya, Islam Minangnya, Islam di tanah Melayu kita ni. Kenapa Islam kita lagu tu? Soalan yang saya nak jawab, kenapa Islam versi kita di Malaysia lagu ni? Islam yang begitu, cara semayang dia, cara faham fiqh, cara faham. Kenapa macam tu? Tu pecah pada baca tu. Dia buat kajian, dia buat apa tu. Wallahu a'lam. Kita buat bismillah. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Kita kena buat sesi khas untuk bab tu Ustaz InsyaAllah, boleh. Sebenarnya sikit sebanyak saya dah sentuh lah dalam kita punya bedah buku Israiliyat, Khurafat. Dia ada kaitan lah tu semua tu. Masa tu belum apa, isu tu belum hangat sangat kan. Sekarang dia sejarah idea ya. Ada sejarah ni dia fakta, sejarah peristiwa. Saya lebih fokus kepada fenomena dalam sejarah, fenomena pemikiran. Jadi kita nak jelaskan kenapa orang Islam di alam Melayu ni lagu tu. Sejarahnya ada Islam masuk, Islam berkembang, Islam ni. Itu fakta biasa. Tapi tidak dijelaskan Islam versi mana.
Dan kenapa begitu Islamnya? Kenapa yang kitab-kitab hadis tak banyak di alam Melayu sedangkan ramai ulama alam Melayu? Kenapa tafsir Quran sangat sikit sedangkan ramai ulama Melayu yang hebat-hebat bahasa Arab? Kenapa bila bincang tentang ulama Melayu tidak diberi perhatian adakah mereka hafal Quran atau tidak? Rupanya budaya hafal Quran, saya membuat kesimpulan, bukan budaya yang ditekankan dalam pengajian Islam di alam Melayu. Hafal Quran ni baru sangat selepas merdeka. Barulah ada hafal Quran. Tradisi khusus institusi hafal Quran. Bayangkan betapa jauhnya umat Islam Melayu dengan qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita kena qala Allah qala Rasul ni melalui ilmu tajwid, melalui ilmu fiqh, melalui ilmu tasawuf. Kita tak, bukannya sebaliknya, kita kena ilmu fiqh, ilmu tasawuf melalui qala Allah wa qala Rasul. Balik tu. Upside down dengan down to atas bawah, bawah atas mana sepatutnya. Patutnya mari pada Quran hadis baru pergi pada tasawuf, fiqh apa semua. Kita ni mari ke bawah dulu. Lepas tu baru lagi Quran hadis. Jadi sensitif lah sikit. Baik, kita berakhir situ. Kalau lanjut lagi, perih lagi. Ustaz pula suka bab ni. Kalau Jangan dijolok saran tumbuhan. Jangan dijolok Dah saran tumbuhan. cukup. Sampai ke 12 ni. Itulah. Kena buat satu sesi khas ni Ustaz. Kita pun layan je. Jadi Ustaz dah lewat dah ni. Esok Ustaz nak kerja kan? Lina nak Benar. kerja. Jadi terima kasih banyak Ustaz. Jazakallahu khair. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanallah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asr. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Waalaikumsalam warahmatullahi taala Terima wabarakatuh. kasih Ustaz Kak Liza. Terima kasih Ustaz. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Selamat malam. Jumpa lagi besok pagi insya-Allah. So, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.